Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Baik. Kita sambung bacaan kita pada muka surat 130 atas tajuk Rasa Harap. Seperti yang telah kita huraikan pada minggu yang lepas ataupun pada perbicaraan kita pada 3 hari bulan Disember yang lalu, kita membicarakan berhubung dengan satu halangan ataupun aqabah, penghalang bagi orang yang berbuat ibadat, iaitu ketika mana di dalam perjalanan ibadat itu datang perasaan malas dan segan. Meskipun sudah berilmu, meskipun sudah bertaubat, meskipun sudah selesai urusan daripada terlepas daripada tarikan perhiasan dunia dan gangguan manusia serta syaitan dan juga hawa nafsu, dan juga terlepas daripada kebimbangan terhadap rezeki dengan bertawakal, dan juga bimbang terhadap bahaya-bahaya dengan bersifat tafwiz kepada Allah, dan juga berhubung dengan qada, yakni redha dengan qada Allah, serta sabar dari ujian-ujian Allah. Maka tiba-tiba apabila kita hendak meneruskan perjalanan, nafsu kita pula menjadi penghalang dengan jadi diri ini malas dan segan dalam buat ibadat. Bagaimanakah cara untuk merentasi masalah segan dan malas ini? Maka tidak lain dan tidak bukan, kata Imam Ghazali, azirkan pada hati kita perasaan khauf, yakni takut kepada Allah, dan rojak, yakni harap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah menghuraikan bagaimana muqaddimah untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah, supaya dengan perasaan takut itu kita bangun dan cergas semula di dalam ibadat kita. Dan kalau tak cukup dengan perasaan takut itu, maka kata Imam Ghazali, kita harus satu rasa harap, yakni berharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah maksud harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ataupun rasa harap atau rasa berharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yaitu rasa kegembiraan hati dengan sebab kenal limpah rahmat Allah, dan rasa riang dengan keluasan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa harap adalah pasangan kepada rasa takut bagi membentuk keseimbangan dalam jiwa hamba. Maknanya kita kena ada rasa harap, dan kita kembangkan rasa harap ini dengan rasa takut. Sebab kalau kita semata-mata timbul rasa takut, nanti akan kecewa, putus asa. Maka kita kembarkan dengan rasa harap, yakni ingat rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi, Allah Maha menyayangi kita dengan rahmatnya. Ya, itu kita kena kembarkan. Jadi membentuk keseimbangan dalam jiwa hamba. Tak boleh semata-mata takut, nanti jadi kecewa, terus tinggal ibadat. Jadi mesti ingat harap, yakni Allah Ta'ala sedia menerima kita balik yang bertaubat kepadanya, sedia menunjukkan kita dengan jalan-jalan yang betul dan lurus, sedia menunjukkan kepada kita jalan keselamatan, dan sedia meredai perjalanan kita. Jadi harap ini harus kita kembarkan dengan rasa takut, macam budak-budak sekolah lah. Kadang-kadang guru di sekolah bagi amaran, ya, bagi takut, sehingga budak-budak ni balik ke rumah dia berasa takut
maka ibu bapa lah yang kena beri harapan kepada mereka. Jadi kalau dia duduk semata-mata harap, tidak takut langsung, nanti dia aman daripada murka Allah. Jadi dia rasa diri dia tak takut apa-apa, maka itu bahaya pula. Begitulah yang saya buat perumpamaan baru ni. Seekor kerbau, kalau kita tarik dia tak mau bangun. Dia tak mau bangun. Maka gerunkan dengan dia, pukul dari belakang, ancam dia. Kalau dia tak mau bangun juga, berikan harapan kepada dia. Macam mana harapan? Tunjukkan rumput di tangan yang hijau, ataupun tunjukkan di depannya gandum-gandum yang menjadi kesukaannya, maka sudah pastilah dia akan terus bangun. Begitulah kombinasi antara takut dan harap dengan contoh-contoh yang kita bawa tadi, supaya ada keseimbangan di dalam jiwa hamba, jiwa kita. Sebenarnya kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Minhajul Abidin ini, dan kitab yang meringkaskan kitab itu seperti Mutiara Minhajul Abidin ini, satu kitab yang sangat menarik dan sangat berguna. Kita katakan bahawa kalau kita tidak ada pedoman begini, sudah tentulah kita akan terkandas di dalam perjalanan ibadat yang panjang. Jadi apabila kita mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, yang mana Allah Ta'ala memberikan kepada Imam Al-Ghazali ilmu laduni, ya, maka petunjuk itu telah memberikan jalan kepada kita bagaimanakah persiapan kita untuk melaksanakan jalan ibadat, dan bagaimanakah menghadapi halangan-halangan di tengah-tengah jalan itu. Maka sangat-sangat bergunalah kepada kita. Siapa yang mengkhatamkan dan memahamikan perjalanan ini, nescaya mudah bagi dia untuk berdepan dengan halangan-halangan yang memang sudah jadi asam garam di dalam ibadat kita, insya-Allah. Baik. Rasa harap ataupun rojak sangat penting disebabkan dua perkara. Yakni wajib kita berperasaan dengan rojak ataupun berharapan dengan Allah sebab kerana dua perkara ini. Baik. Pertama, mengapakah kita perlu berharapan kepada Allah, yakni harapan kepada rahmat dan janji-janji yang Allah berikan. Pertama, agar membangkitkan ketaatan, yakni agar mendorongkan kita mengerjakan ketaatan. Ini kerana kebaikan itu berat dengan halangan daripada syaitan. Yakni ini kerana mengerjakan ibadat atau mengerjakan apa saja bentuk kebajikan adalah berat dengan halangan, yakni tegahan daripada syaitan dan nafsu dan pengaruh ahli kelalaian di mana-mana. Maknanya syaitan memang menegah kita daripada nak buat kebajikan. Nafsu pula dia menyeru kita supaya jauh daripada mengerjakan kebajikan kerana dia hendak santai dan dia hendak berehat dan dia hendak lebih-lebih kepada perkara yang kejahatan saja, nafsu amarah bisu ini. Dan pengaruh ahli kelalaian di mana-mana. Maknanya manusia ada di mana-mana yang menjadi ahli yang lalai. Maka kita selalu menjadi bisikan ataupun menjadi seruan mereka supaya sama-sama untuk jangan terlalu banyak melakukan kebaikan. Begitu juga pahala yang dijanjikan pula suatu perkara yang gaib. Jadi dahlah berat nak buat ibadat ini. Tak ada sokongan. Syaitan pun tegah. Nafsu pun tegah. Pengaruh ahli kelalaian pun tegah. Maka tak ada sokongan. Jadi sedangkan pahala yang dijanjikan oleh Allah pula satu perkara yang gaib. Tak nampak di pandangan mata. Ya, dan masa nak sampai kepada nak terima ganjaran pahala adalah
rasa jauh lagi. Nafsu pula tidak bangkit untuk nak buat kerja-kerja kebajikan. Maka rasa mengharap sangat penting untuk membangkitkan keinginan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan konsisten di dalamnya. Jadi kalaulah kita tak nampak pahala ataupun ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah kerana perkara itu ghaib dan perkara itu tak nampak lagi sebab dia akan beri pada masa di hari akhirat sana. Jadi macam mana kita nak menggunakan ataupun dengan ada masalah ini, macam mana kita nak bagi keinginan untuk kita melakukan taat bila datang keadaan malas dan timbul pertanyaan dalam diri begini, maka hendaklah kita rasa mengharap kepada Allah. Rasa harap kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita berbuat ibadat. Allah telah menyediakan syurganya dan kita rasa bahawa bila kita istiqamah di dalam ibadat, yakni konsisten di dalam pekerjaan ini, insya-Allah kita yakin tak perlu bimbang kerana Allah akan membalaskan dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang kita buat. Jadi harapan kepada Allah itu memberikan kekuatan untuk kita bangun supaya kita dapat rajin di dalam ibadat semula. Kita ingat bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan ibadat yang baik dan diterima oleh Allah, maka Allah sediakan bagi mereka nikmat di dalam syurga dengan bidadarinya, dengan makanan-makanannya, dengan penjagaannya, dengan tawaran istana, tawaran mahligai dan berbagai-bagai lagi yang mana ini menaikkan semangat bagi orang yang malas tadi. Baik. Kedua, mengapakah kita perlu mendatangkan rasa harap kepada Allah agar mudah bagimu untuk menghadapi kesukaran dan kesulitan. Jadi kita tahu kita akan menanggung derita kepayahan dan bersusah payah susah payah di dalam mengerjakan ketaatan. Jika seseorang tahu apa yang dicarinya, maka mudahlah apa yang dia belanjakan. Rasa mengharap menguatkan seseorang dalam menghadapi segala cabaran dalam menuju pengharapannya. Kata tuan kitab ini, rahimahullahu ta'ala, jika seorang tu tahu apa yang dicarinya, dia jelas apa yang dia carinya, maka mudahlah apa yang dia belanjakan. Begitulah juga jika seorang itu mencintai sesuatu atau berkenan kepada sesuatu, pastilah dia akan terus berusaha dan setia mencarinya kerana dia tahu dia akan mendapatkan sesuatu yang dia berkenan ataupun yang dicintainya. Begitu juga contoh yang kita lihat. Pencari madu lebah tidak akan menghiraukan sengatan lebah-lebah kerana ia ingat akan manis madunya. Jadi begitulah orang yang betul-betul kenal dengan harapan kepada Allah, di mana Allah Ta'ala telah menjanjikan berbagai-bagai rahmat dan pemberian kepada orang-orang yang taat setia di dalam melaksanakan ibadat, maka dia mudahlah untuk menjalankan ibadat itu kerana dia tahu apa yang dia carikan itu meskipun sukar dan sulit, tetapi akhirnya akan merasai nikmat yang banyak di sisi Allah kerana mengharapkan daripada harapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertambah rajinlah dia. Rasa mengharap menguatkan seseorang dalam menghadapi segala cabaran dalam menuju pengharapannya. Jadi dengan rasa harap kepada Allah tadi, menguatkan diri dia dalam menghadapi segala cabaran, segan, malas, payah, susah,
dan sebagainya dalam menujukan pengharapan, yakni harapan dapat pemberian dan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah ya untuk para ubat, yakni ahli ibadat. Mereka bersusah payah mengerjakan ibadat. Dan apabila mereka ingat janji-janji Allah di hari akhirat ini dengan syurga yang indah, nikmat-nikmatnya seperti mahligai-mahligai, mereka akan merasa ringan sahaja menanggung penat ibadat dan luputlah lazat nikmat dunia yang kadang-kadang menjadi penghalang mereka untuk melakukan ibadat itu. Seterusnya, dikatakan ibadat itu ialah melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Bila kita sebutkan ibadat, dia terbahagi dua. Satu, melakukan ketaatan, yakni perintah Allah. Yang kedua, melakukan ketaatan dengan meninggalkan segala larangan Allah. Nafsu pula cenderung kepada sebaliknya. Yakni nafsu ini dia nak sebaliknya. Ya, dia tak mau melakukan perintah Allah dan dia nak langgar larangan Allah. Ia perlu kepada dorongan dan ancaman. Nafsu ni dia perlu kepada dorongan dan ancaman. Maknanya diri kita perlu kepada ancaman dan dorongan. Ancaman ni rasa takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Janji seksa yang tak tertanggung oleh diri. Dan diri juga memerlukan dorongan, yakni pengharapan keampunan daripada Allah, redha Allah dan pemberian nikmat daripada Allah di dunia dan akhirat. Begitu juga seseorang hamba perlu kepada rasa takut dan harap supaya seimbang dalam ketaatan tersebut. Maknanya mestilah ada rasa seimbang. Jadi takut kena ada, harap pun kena ada. Kalau ikut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang muda-muda ini, yang masih bertenaga untuk melipatkan ganda ibadat mereka, mereka kena lebih pada perasaan takut itu. Tapi mesti ada juga harap. Tetapi peratusan takut itu bagi yang muda-muda, yang kuat-kuat ini kena banyak. Kerana bila ada rasa takut itu, mereka boleh meningkatkan usaha ibadat mereka itu dengan lebih banyak. Bertaubat bersungguh-sungguh dan menggantikan balik ibadat-ibadat yang terluput dan menggandakan ibadat-ibadat yang baru. Tetapi yang lebih berumur, yang sudah uzur umurnya, maka mereka ini, peratusan mereka ini lebih banyak berharap daripada rasa takut. Sebab apa? Sebab mereka tak mampu dah. Kadang-kadang solat pun tak boleh lama-lama lagi dah. Puasa sunat pun dah tak mampu nak banyak lagi dah. Nak berdiri malam pun tak bangun, tak mampu nak bangun dah. Dan sebagainya lah. Maka pada mereka hendaklah lebih kepada harap kepada Allah, menerimakan apa yang mereka mampu buat setakat itu dan memberi rahmat kepada mereka, kerana mereka tak perlu lagi bertakut-takut. Kerana apa? Kerana mereka tak mampu lagi nak menggandakan ibadat mereka. Jadi walaupun ada peratusan ini, tapi gandingan itu mesti ada. Tidak boleh ada satu saja. Kerana kalau rasa takut semata-mata, takut nanti kecewa, takut nanti putus asa, maka akan jatuh kepada dosa dan akan terus melakukan kejahatan. Begitu juga, kalau semata-mata dengan harap saja, harap Allah ampun, harap Allah redha, harap Allah letakkan pada tempat-tempat yang baik semata-mata, nanti dia akan merasai bahawa dia itu boleh melakukan apa saja kerana Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pemurah, maka jadilah dia itu aman ataupun selesa daripada seksa dan juga ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terusnya, hakikat harap di muka surat 132. Hakikat di sini maknanya ta'rif, ya, harap itu. Harap ataupun dalam bahasa Arabnya rojak, ialah suatu kelapangan hati, yakni satu rasa kegembiraan di hati dengan mengenal sifat pemurah Allah, yakni limpahan kurnia rahmatnya dan rasa rehat pada keluasan rahmatnya. Rasa tenang dengan rahmat Allah. Rasa lapang hati lagi kerana Allah ini pemurah. Rasa limpah rahmat yang banyak itu menyebabkan dia akan balik kepada Allah walaupun banyak mana dosa yang dia buat pun. Dia rasa bahawa Allah akan menerimanya balik. Dan dia tahu Allah akan mengampuni segala dosa-dosa dia. Jadi dia takut sehingga tidak ada harap. Takut kena takut, tapi kena ada diimbangi dengan rasa harap. Dia akan kembali kepada Allah dengan harapan Allah memberi petunjuk dan mengampuni dosa-dosa dia. Inilah hakikat harap. Jadi harap ini rasa kelapangan hati, rasa gembira hati. Sebab dia mengenal akan sifat pemurah Allah, sifat limpah kurnia Allah, yang mana dia ada rasa rehat dengan keluasan rahmatnya. Dia berasa lega dengan keluasan rahmatnya sehingga dia kembali untuk rajin beribadat, menyambungkan ibadat yang telah luput dan memohon kepada Allah keampunan. Itulah hakikat harap. Ia suatu lintasan yang tidak mampu diusahakan oleh seorang hamba. Mana dia yang tak mampu diusahakan oleh seorang hamba itu? Yakni perasaan kegembiraan dan keriangan di hati. Yang boleh dilakukan hamba hanyalah ingat limpah kurnia Allah dan keluasan rahmatnya. Kita tak boleh nak berusaha untuk mencapai kegembiraan dan keriangan di hati. Tapi yang boleh kita lakukan, yang mudah kita lakukan ialah ingat limpah kurnia Allah ini besar. Ingat keluasan rahmatnya sangat luas. Walaupun banyak dosa-dosa kita, tapi dengan keluasan rahmatnya lah kita diterima oleh Allah dan akan menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Ini mampu kita usahakan. InsyaAllah bila kita usahakan begini, akan datanglah perasaan lega pada hati kita. Akan datanglah perasaan gembira dan keriangan di hati kita. Kerana apa? Kerana boleh kita balik menyambungkan ibadat kita. Kita buang jauh-jauh perasaan segan dan malas. Kita buang jauh-jauh segala penderhakaan atau maksiat yang mungkin terjatuh kita ke dalamnya. Ya, baik. Adapun pengharapan yang boleh diusahakan adalah pada mengenang sifat pemurah Allah dan luas rahmatnya. Ini boleh dilakukan oleh hamba, oleh kita. Tapi nak berusaha mencapai kegembiraan dan keriangan di hati, itu adalah tidak mampu. Jadi apa yang mampu? Ingat, kenang sifat pemurah Allah dan luas rahmatnya seperti janjian-janjian Allah di dalam Al-Quran. Lawan bagi rasa harap ialah rasa putus asa. Maknanya, kalau kita tak harap kepada Allah, dia akan menjadikan rasa putus asa. Putus asa ni maknanya, dah banyak dah jahat buat, dah banyak dah segan-segan, banyak tinggal ibadat, buat apa lagi? Tuhan pun tak akan terima dah. Ya, Tuhan tak akan ampun dah. Tuhan tak sayang dah kat kita. Maka dia putus asa. Bila dia putus asa, dia akan meneruskan pekerjaan maksiat dia. Dia terus berkawan dengan orang-orang yang putus asa. Dia akan terus berkawan dengan orang-orang yang jauh meninggalkan ibadat dan juga tidak ingat akan rahmat Allah. Jadi, lawan bagi rasa harap ialah rasa putus asa. Iaitu rasa putus asa mengingati kelupusan rahmat Allah. Dia ingat lupus dah rahmat Allah. Tak ada dah rahmat Allah kat dia. Tak ada pandang lagi Allah kepada dia sebab dia ni dah orang meninggalkan ibadat, dia pun dah buat dosa dan sebagainya, dan lupus sudah sifat pemurah Allah kepada dia.
kerana jahat dia, kerana malas dia, kerana segan dia, dan putusnya rasa rahmat Allah dalam hati seorang. Jadi timbul rasa hati dia akan putus rahmat Allah, putus sifat pemurah Allah. Ia merupakan suatu maksiat. Ingat, yang rasa putus asa kepada rahmat merupakan satu maksiat, satu penderhakaan kepada Allah kerana berburuk sangka kepada Allah. Sebenarnya Allah itu luas rahmatnya, Allah itu sangat pemurahnya, dan Allah itu adalah sangat penyayang akan hamba-hambanya. Ya, jadi orang yang putus asa, dia melakukan suatu dosa kerana berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa harap itu suatu kefarduan bagi hamba. Ingat, rasa harap kita kepada rahmat Allah itu merupakan satu kefarduan yang wajib bagi hamba. Wajib bagi kita ada perasaan harap kepada Allah agar dia dapat berlepas diri daripada sifat putus asa. Jadi kita mesti ada rasa harap, ya, rasa rojak kepada Allah kerana hendak menghindar diri dari putus asa. Ya, kenapa? Sebab tidak ada jalan lain untuk kita elak putus asa, maka wajib atas hamba itu iaitu bersifat dengan rojak, yakni harap. Kalau tak ada harap, putus asa, maka berdosa kita. Ya, kalau kita tidak meletakkan rasa harap kerana kita tahu bahawa putus asa itu merupakan maksiat pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah selesai daripada sifat buruk sangka tersebut, ya, maksudnya ada jalan lain lagi untuk elak putus asa, maka rasa harap itu jadi sunat setelah berbaik sangka kepadanya. Ingat, ya, dia apabila ada jalan lain, ya, daripada buruk sangka ataupun putus asa, maka rasa harap itu jadi sunat. Ya, ya, jadi maknanya kita tak jadi buruk sangka kepada Allah. Ya, kita tak jadi putus asa dengan rahmat Allah, maka kita hendak berharapan dengan Allah sebab kita dah awal-awal lagi tidak ada buruk sangka kepada Allah, maka perangai kita harap kepada Allah dalam keadaan ini mendapat pahala kerana diberikan pahala, yakni sunat, ya, pahala sunat setelah berbaik sangka kepadanya, kepada Allah. Baik. Adapun permulaan bagi rasa harap. Adapun permulaan kita kata muqaddimah, pendahuluan. Hak mula-mula yang kita nak kena buat untuk kita mencetuskan di hati kita rasa harap kepada Allah ialah 4 perkara. Pertama, mengenang limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kepadamu, yakni mengenang limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu kepada kamu tanpa sebarang permintaan dan perantaraan. Maknanya, ingat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu kepada kita tanpa sebarang permintaan dari Allah atas sebarang perantaraan, tak ada pun, yakni yang memberi pertolongan syafaat kepada kita. Ya, Allah dah beri rahmat banyak kepada kita ketika kita duduk di dalam rahim ibu kita 9 bulan. Allah meresikan kita, Allah menjagakan kita, Allah menenangkan kita dan menenangkan ibu kita pula. Dalam keadaan itu, adakah Allah Ta'ala tuntut kita yang duduk di dalam perut dia itu supaya beribadat kepada dia? Tak ada apa tuntutan pun. Belum ibadat lagi pun Allah Ta'ala dah kasih sayang kepada kita. Itu rahmat Allah, ingat. Lepas tu kita kecil sampai kita besar pun, ya, Allah membesarkan kita, menjaga kita, menseronokkan kita, menseronokkan ibu bapa kita, menseronokkan orang-orang lain di sekeliling kita.
Adakah pada masa itu kita telah beribadat kepada Allah atau kita memberikan sesuatu kepada Allah? Tak bagi apa-apa. Hanya daripada Allah sahaja kita mendapat kurnianya. Ingatlah. Ingatlah. Ini cara untuk kita mencetuskan di hati kita rasa harap kepada Allah. Sebab kalau dulu kita tak beribadat pun Allah jaga elok kita. Kita ingat sekarang kita telah beribadat kepadanya. Kita yakin bahawa Allah lebih kasih kepada kita. Jadi ingatan ini memberikan dorongan kepada kita supaya menyerahkan hal-hal ini kepada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua. Mengenang janji kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba tanpa kelayakan daripada mereka. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ingat ya, mukadimah untuk mencetuskan rasa harap kepada Allah, ingatlah, kenangkan janji kurniaan Allah. Apa dia janji kurniaan Allah? Janji ganjaran pahala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala pada hamba tanpa kelayakan mereka. Yakni yang bukan hak hamba. Ya, kurniaan tu, ganjaran pahala dan kemuliaan itu bukan hak hamba. Sebab taat itu. Sebab kalau hak hamba kerana taat, maka dapat sikit sajalah berbanding nikmat Allah yang banyak. Ingatlah, kita buat ibadat ni bukanlah banyak mana, bukan sempurna sangat. Cuma rasa ikhlas di hati yang kuat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kelalaian kita dalam kita duk tumpu dalam ibadat pun, ingat dunia di keliling kita. Tak ada dah khusyuk sangat kepada Allah. Tapi janji Allah, Masya Allah, tabarakallah, besar kepada kita. Kalau fikirkan bahawa kita ini nak dibalaskan dengan setimpal ganjaran dengan taat kita, sikit sangat yang kita dapat. Tetapi Allah memberikan ganjaran yang besar kepada kita, nikmat yang banyak kepada kita kerana kemuliaan yang Allah berikan kepada ahli-ahli ibadat kepadanya, yang beriman kepadanya, dan ganjaran pahala yang besar itu kerana rahmat Allah. Lagi pula kita dapat menikmati keindahan di dalam syurga Allah pun bukan kerana kuat ibadat kita. Tak mampu kita nak dapat kesenangan begitu rupa, melainkan kerana limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingati perkara begini akan mencetuskan di hati kita rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih konsisten di dalam ibadat kita, lebih bersambungan, lebih dia panggil sentiasalah di dalam kita, orang kata, berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengenang banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan ke atasmu. Mengenang banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan ke atasmu dalam urusan agama dan dunia, sehingga sekarang tanpa kelayakan dan tanpa permintaan daripadamu. Jadi kita ingat nikmat Allah kurniakan ke atas diri ini banyak sangat. Wa bikum min ni'matin famin Allah. Apa yang ada di sisi kamu itu dari segi nikmat daripada Allah. Ya, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bunga-bunga tu. Puan yang telefon tu tolong tutup Sam. Okey, tu ala nak buat hak mana? Minta puan yang duk telefon tu tutup. Tak ada yang telefon dah. Tolong tutup Allah Sam. berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu nak menghitung-hitungkan nikmat Allah, saya kamu tidak akan dapat mengira-ngiranya kerana terlalu banyak. banyak. Nak bagi budak-budak tu rasa buat suasana aja, kita tidaklah rumah. Tolong tutup sat telefon.
Tutup Ustaz. Oh, ya ke. Baik. Okey, dah tutuplah. Tutuplah kot. Ya. Yang ketiga, kita ingat Ustaz. banyak sangat nikmat Allah Ta'ala telah kurniakan ke atas diri kita. Nikmat ini dalam bidang agama, ya, di mana kita ya diberikan beriman dan beragama Islam, agama yang sebenar yang diterima oleh Allah, diberikan kepada kita segala kekuatan untuk kita beribadat kepada Allah, dapat kita kenal Allah, dapat kita melaksanakan ibadat yang disuruh oleh Allah, dapat kita jauhi segala perkara yang dilarang. Itu nikmat agama. Nikmat dunia pula, Allah Masya Allah banyak. Ya, kita dilahirkan di dunia ini. Kita dibesarkan. Jadi kegembiraan kepada kita. Ya, nikmat pelajaran yang kita dapat. Nikmat kesenangan kita dapat. Harta, rumah, kereta dan sebagainya. Nikmat bersuami, nikmat beristeri, nikmat dapat anak, nikmat dapat cucu dan sebagainya. Jadi ingat bahawa sudah banyak nikmat yang kita dapat. Sebenarnya kalau nak ikut dengan ibadat kita kepada Allah, sikit sangatlah. Jadi maknanya yang kita dapat itu rahman, kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah kita orang yang berharap kepada Allah pada setiap waktu dan masa. Yang keempat, mengenang kelapangan rahman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatasi kemurkaannya. Ya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kita mengenang kelapangan yakni luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatasi yakni yang mendahului kemurkaannya. Ya, rahmatnya mengatasi kemurkaannya bagi hamba-hamba yang beriman. Allah ampun dosa kita. Ya, Allah tidak balaskan dengan apa-apa seksa jika kita benar-benar kita memohon keampunan dengan Allah. Maka datang dulu rahmatnya daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kasih sayang Allah, rahmat Allah ini mendahului akan kemurkaannya. Allah Maha Penyayang. Tapi kita ingat, penyayang itu bagi orang-orang yang menyedar dirinya. Orang-orang yang mengharapkan redha Allah. Orang-orang yang istiqamah. Walaupun dia biasa jatuh di dalam perkara-perkara kejahatan. Tetapi dia telah bertaubat dengan taubat nasuha. Dan dia telah menyerahkan kepada Allah dengan penuh harapan. Supaya Allah redha. Allah mengampuninya. Allah menerima akan apa orang kata keampunan daripadanya. Itulah bila ingatkan luasnya rahmat Allah itu mengatasi kemurkaannya, maka sepatutnya kita menjadi orang yang berharap kepada Allah pada setiap waktu dan masa, menjadikan kita ini sentiasa istiqamah dalam ibadatnya. Baik, berwaspada dan seimbang dalam takut dan harap. Baik, seperti mana yang telah terdahulu telah disebutkan supaya kita kena seimbangkan perasaan khauf, yakni takut, dan rojak, yakni harap. Tak boleh semata-mata takut, semata-mata dengan Allah, sehingga tidak ada langsung rasa harap kepada Allah. Takut nanti putus asa, kecewa dan sebagainya. Baik. Pendakian ini sangat sulit, kata Imam Ghazali. Apa makna pendakian ini? Ya, kita melalui jalan ibadat yang perlu kita mendaki. Jalan yang payah, jalan yang susah. Sebab itu jalan ibadat ini jalan yang penuh dengan liku-liku. Jalan penuh dengan pendakian yang perlu kita berhati-hati. Dan kita tahu kita mesti mendaki untuk kita melepasi daripada aqabah-aqabah yang kita sebutkan. Sekarang pendakian ibadat kita bertemu dengan aqabatul bawa'is. Apa sebab? Dalam perjalanan ini
nafsu kita jadi malas, nafsu jadi segan, yang tidak mahu lagi meneruskan ketaatan. Kalau duduk mengaji, rasa tak mau dah, cemuih dah, rasa malas dah, rasa segan dah. Ingat ancaman Allah. Ingat ya bahawa kita jadi malas ini menyebabkan kita jauh dari Allah, jauh rahmat Allah. Kita yang membawakan, bukan Allah yang mengubahkan kita. Kita yang mengubahkan diri sendiri. Ya, kena ingat begitu. Jadi sebab itulah pendakian ini sangat sulit dan perlu kepada keseimbangan antara takut dan harap agar tidak tergelincir kepada dua kegelinciran. Mana dua kegelinciran? Yaitu kegelinciran rasa aman daripada murka Allah sebab harap lebih, dan rasa putus asa sebab takut lebih daripada rahmat Allah. Jadi jangan duk rasa harap lebih sangat, ya. Duk harap tak apa, celuih kot seorang nak masuk dalam syurga tu, kan sempit sangat kot syurga Allah, jahat sikit-sikit saja. Tu dia main perasaan harap lebih. Ya, bila dia datang harap lebih, dia rasa aman daripada murka dan seksa Allah. Ini bahaya. Maka dia perlu ada rasa takut, ya, yakni dia kena imbang dengan rasa takut. Tak boleh pula rasa takut semata-mata sebab nanti akan timbul rasa putus asa. Dah jahat dah lah. Kalau jahat macam ni, tak saduk haraplah Allah nak ampun, ya, masuk neraka lah, biarlah masuk neraka. Itu dah putus asa dah. Ya, jangan, ya, mesti ada kombinasi antara perasaan takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengelak daripada rasa aman dari murka Allah dan rasa putus asa daripada rahmatnya. Jika kamu didomasi oleh rasa pengharapan, didomasi ini maknanya jika kamu ini dipenuhilah, ya, dengan rasa pengharapan sehingga rasa aman dengan murka Allah. Tu harap sampai aman daripada murka Allah, maka kamu perlu kepada rasa takut untuk seimbangkan dengan rasa harap tersebut. Jangan perasa penuh tentang aman itu. Takut nanti akan kamu rasa aman daripada murka Allah. Jadi kena ada masuk juga rasa takut. Jika kamu didomasi oleh rasa takut hingga berasa putus asa, main pula perasaan yang penuh rasa takut sehingga putus asa, maka hendaklah kamu mengimbangkan dengan rasa harap pula, yakni harap kepada rahmat Allah. Jangan takutlah, buat banyak mana dosa pun Allah sanggup mengampunkan kita dan membuangkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan itu dengan rahmatnya, kerana kita telah menyerah diri kita kepada Allah, memohon keampunannya. Maka kita ingat Allah telah berjanji menerima dan memaafkan kita. Jadi jangan rasa takut hingga putus asa. Masuklah, imbangkanlah dengan rasa harap pula, harap daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 jalan dalam kehambaan yang mana satunya saja yang selamat. Baik. Cuba kita tengok. Kata Imam Ghazali, sekarang ni ada 3 jalan dalam kehambaan kita, ya, yang mana satu saja yang selamat dalam masalah takut dan harap ini. Sedangkan kedua-duanya yang lain adalah kegelincaran. Ada 3 jalan sekarang. 3 jalan ni satu jalan yang selamat. 2 lagi tergelincir. Mana? Pertama, jalan yang tergelincir, yakni jalan aman dan sambil lewa yang tercela. Ia disebabkan
dominasi rasa harap yang berlebihan. Saya ada sebutkan, kita melalui jalan lebuh raya. Ya. Jadi sepatutnya kita duduk imbangkan. Ya. Kita katalah, ya, jalan tu tidak ada line lah. Jadi kita imbangkan, duduk di tengah-tengah. Ya. Kiri, kanan. Di tepi kiri ini ada gaung. Di tepi kanan pula ada penghalang besi yang memisahkan perjalanan kita dengan perjalanan yang sebelah. Nampak? Sekarang kita duduk di jalan tepi ni. Tapi kita berat belah kiri. Bila berat belah kiri, bimbang tak selamat. Kenapa? Takut jatuh dalam gaung. Yang kedua, kita duduk jalan yang kedua. Kita berat sebelah kanan. Sedangkan belah kanan itu ada besi-besi yang boleh membahayakan kita. Jadi, jangan himpit kepada sebelah kanan kerana dia mengancam kita. Duduklah di antara pertengahan jalan. Maka pertengahan jalan itulah selamat kerana jauh daripada jurang, jauh daripada besi-besi penghalang yang menyelamat kita. Begitulah umpamanya yang mana Imam Ghazali nak buat ini. Pertama dia kata, jalan aman dan sambil lewa yang tercela, ia disebabkan dominasi rasa harap yang berlebihan. Jangan duduk di jalan yang mana jalan ni berasa aman, lewa, sambil lewa yang tercela. Apa dia tu? Dia rasa aman daripada murka Allah. Dia malas pun tak apa. Dia buat jahat pun tak apalah. Dia kata Allah Ta'ala ni maha pengampun. Maka ini rasa harap yang berlebihan yang tak selamat. Kerana dia menjadikan orang itu aman dari murka Allah. Satu. Yang kedua, jalan yang kedua yang juga tak selamat, yang boleh kegelinciran, jalan putus asa dan buruk sangka juga jalan tercela. Ini jalan putus asa, jalan buruk sangka kepada Allah. Ia disebabkan dominasi penguasaan rasa takut yang keterlaluan lalu membawa kepada rasa putus asa yang tercela. Nampak? Dia terlalu ekstrim. Ekstrim mana? Jalan ini penuh dengan rasa putus asa dan buruk sangka kepada Allah. Dia kata kalau jahat ni, tak satu haraplah Allah nak ampun. Kalau pasien macam ni memang neraka lah. Maka jalan dia jalan putus asa, jalan kecewa. Maka jalan ini juga jalan yang tercela. Allah cela jalan ini. Jangan putus asa. Mestilah serah kepada rahmat Allah. Dua jalan ini adalah jalan yang tergelincir. Maka satu saja jalan yang selamat. Mana jalan selamat? Yang nombor 3. Yakni jalan pertengahan dan keadilan. Ni. Duduk di tengah-tengah. Jangan terlalu ekstrim ke kiri jatuh gaung. Jangan terlalu ekstrim ke kanan akan belaga dengan besi-besi yang ada memisahkan jalan itu. Dia jalan pertengahan. Dan jalan pertengahan ini penuh dengan keadilan. Iaitu keseimbangan antara rasa takut dan harap. Ya, inilah pertengahan jalan ini. Jalan sebenar kehambaan untuk melalui jalan ibadat menuju keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi sebab itu dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan tentang jalan yang tak selamat. Jalan hak pertama tu jalan yang sambil lewa, jalan yang dia kata aman daripada murka Allah. Allah sebut dalam Quran, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Artinya maka tidak yang merasa aman dari azab Allah melainkan orang-orang yang rugi. Nampak? Orang rugi saja. Ya? Ya, orang-orang yang merasa aman daripada azab Allah tak apa, tinggal sikit-sikit macam ni, tak apa, duk tak apa, inilah orang yang rugi kata Allah. Manakala jalan yang kedua tadi Allah sebut innahu la ya'asu min ruhillahi illa qaumul kafirun. Sesungguhnya
tidak berputus asa daripada rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Siapa yang berputus asa dari rahmat Allah? Yakni kaum yang kafirun, yakni yang kafir. Orang yang beriman, dia tak akan berputus asa dengan rahmat Allah. Dia mesti ada balik kepada harap kepada keampunan, harap kepada redha Allah, harap kepada keluasan rahmatnya. Baik. Jadi kita nampaknya setakat itu sajalah yang dapat kita uraikan pada pagi ini. Ya, kerana masa sudah melebihi jam 10 pagi. Kalau saya nak sambung pun tak akan habis. Kalau saya sambung pun tak akan habis usul perjalanan keseimbangan takut dan harap. Apa yang dapat kita buat kesimpulan? Seperti yang saya sebutkan bahawa jarang-jarang kita berjumpa dengan kitab-kitab yang menerangkan keseluruhan jalan ibadat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang-jarang kita dapat daripada kitab-kitab yang menerangkan halangan-halangan atau akobah-akobah kepada ahli ibadat seperti kita. Jarang sangat kita berjumpa kitab-kitab yang menerangkan bagaimana nak melepas diri daripada segala halangan-halangan, akobah-akobah ketika kita berdepan, ketika kita beribadat kepada Allah. Sehingga ibadat kita diterima dan kita pula diridai oleh Allah. Dan walaupun kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Minhajul Abidin ini besar dan panjang, tetapi kita bersyukur kerana kita berjumpa dengan kitab-kitab yang meringkaskan kandungan kitab Minhajul Abidin, termasuklah usaha yang telah dibuat oleh sahibul fadilah Syekh Ustaz Raja Ahmad Mukhlis Raja Jamaluddin Al-Azhari hafizahullah ta'ala, yang kita pegang dan belajar pada hari ini. Meskipun kita kena buat rujukan juga kepada kitab asal Minhajul Abidin, tetapi mudah untuk kita memilih membaca kitab ini hanya dalam lebih kurang 30-40 pertemuan sahaja kita dapat khatamkan satu perjalanan ibadat dengan halangan dan cara terbit atau cara keluar, sehingga kita dapat sampai di penghujung, iaitu redha Allah dan perkenan Allah dan kasih Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita akan